Okey, so tadi apa? Nak cari F. WO tolak W. Okey, so disebabkan cikgu punya file ni cacar merbah. Kalau PDF tak cacar merbah, bila convert pergi Word, dia jadilah cacar merbah macam ni kan. Okey, so nak cari F. Mana F tadi? Mana F tadi? Ni. Nak cari F. So soalan tadi dia bagi formula apa tadi? Nak cari F. WO tolak W kan. So tadi WO tadi kamu dapat apa tadi? 1.0 bukan 1.0. 1.0 ke tadi? Apa jawapan tadi? 1.1. Ada ya Allah. Betul lah 1.0 Newton. Okey. So tolak. Jadi 1.0 tolak dengan 0.88. Berapa? Respon. 0.12. Okey. 0.12. 0.12 Newton. Okey, next. Yang ini. Dah tolak lah berapa? 0.24. 0.24 Newton. Lepas tu yang ni pula dah tolak lah berapa? 0.36. 0.136. 0.36 Newton. Lepas tu yang ni tolak lah berapa? 0.48. Okey, 0.48 Newton. Okey, next. Yang ni. Berapa? 0.60. Okey, 0.60. Tapi kalau kamu terbuat 0.6 Newton pun tak ada masalah Sebab waktu ni tak apa. Yang penting nanti jawapan yang kena seragam tu dalam jadual nanti yang dia buat jadual nanti. Waktu tu kena constant lah bacaan dia. Kalau 2 tempat perpuluhan, yang lain semua kena 2 tempat perpuluhan. Faham ke? Faham. Okey. So kita pun nak buat jadual. Okey, bila nak buat jadual tengok betul-betul dia nak apa. D, W, F. Okey, so kamu buatlah jadual D, W, F. Kamu buat macam ni je dah 1 markah. Okey, lepas tu buat apa? Nak dapat markah yang kedua? Unit. Unit. So kita tengok D. D unit dia apa D? cm. cm. W? Newton. F? Newton. Okey. N besar tau, bukan N kecil. Nak tengok unit ni ada je dalam jadual kat atas tak payah pening-pening nak tahu unit apa. Tengok dia bagi dah F ni N, Newton, W pun N, Newton, D ni cm. Ambil kat situ je lah. Okey. Lepas tu kita pun senaraikan. So senaraikan. Okey, dah buat unit 1 markah. Okey, markah yang ketiga senaraikanlah 5.0 apa? 10.0, 15.0, 20.0, 25.0. Yang ni 0.88, 0.76, 0.64, 0.52. Kat sini 0.4. Kalau macam ni salah sebab kat sini dah 2 tempat perpuluhan. So yang ni pun make sure 2 tempat perpuluhan. Jadi 0.40. Yang ni 0.12, 0.24, 0.36, 0.48. Macam ni kan tadi 0.6. Kalau macam ni ni semua 2 tempat perpuluhan. So yang ni pun kena buat 2 juga. 0.6, 0. Barulah dia seragam. Okey. So dapatlah 3 markah. Okey. Lepas tu buat apa pula? Lukiskan graf F melawan D. Okey, mana kertas graf? Okey. Nanti dalam peksa cikgu nak kamu ambil paling hujung sekali, faham? Tak nak buat dekat sini ke sini tak nak? Sini ke? Tak nak. Nanti mulalah kan kata
tak cukup nak buat skala lah apalah. Sebab tu cikgu kata buat tepi, buat paling tepi. Paling tepi. Betul. Okey. Okey, lepas tu ni graf apa ni? F melawan D. So, ni F, yang ni D. Okey, dapatlah 1 markah. Tak conteng kat sini. Tak boleh conteng. Okey, dah buat ni, lepas tu dah buat part CF dengan part CD. Lepas tu buat apa? Unit. So ni unit Newton. Jadi unit apa tadi? cm M. Okey. Lepas tu kita buatlah skala dia. Okey. Kita buat skala. So nak buat macam mana ni? Cikgu buat okay, kalau cikgu nak buat kat sini, cikgu nak buat 5. 10, 15, 20, 25. Lepas tu cikgu nak check, ni skala ganjil ke skala seragam ni? So kalau kat sini berapa? Kalau ni 5, yang ni adalah 2.5, betul tak? Betul. So nak check dia ganjil, skala ganjil ke tak? Kan cikgu bagi tips dia macam mana? 10. Kenapa 10? Sebab yes, sebab kat sini ada 10 petak kecil kan. Kat sini ada 10 petak kecil kat sini. So 10 bahagi 2. Kalau lebih 2 tempat perpuluhan, itu maksudnya skala ganjil. So kalau 10 bahagi 2.5 dapat berapa? 4. Dapat 4. So dia bukanlah skala ganjil ni kita panggil dia bukan skala ganjil. So boleh. Okey. Next yang ni pula, ni cikgu nak buat okey, cikgu buat sini lah. Mana dia? Okey, kat sini. Yang ni cikgu nak buat 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Okey, 0.6. So cikgu nak check ni ganjil ke tak ni. So kita ambil kat sini lah, sebab sini lah yang ada 10 petak kecil tu kan, kat sini 10 petak kecil. Kalau ni 0.1, yang ni 0.05 kan. Okay, kita pun check ganjil ke tidak. So 10 bahagi 0.05 apa? 200. So dia bukan lebih 2 tempat perpuluhan kan. So dia bukan skala ganjil. So diterima, boleh. Faham ke? Faham. Okay, faham. Okey, bila dah check skala kamu bukan ganjil, okey, kita pun proceed lah pergi ke next step apa? Plotkan data. Okey, plot. Cikgu lah yang plot kan, sebab cikgu yang ada benda ni. Okey. So kalau 5 cm, F dia 0.12. Kat mana? Ni 0.1. Ni berapa ni? Kat sini ni 0.15. So 0.1 tu 1.2 kat sini Betul. Betul lah kat situ. Betul kan? Betul. Okey, lepas tu kalau 10, F dia 0.24. Maksudnya ni 21, 22, 3, 24. Sini. Okey, ni 24. Lepas tu 0.36. 0.36. 36 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Lepas tu 0.48. 5, 6, 7, 8. 8. Okey. Lepas tu berapa? 0.6. Mata sekali ni. Dah kamu buat tak graf ni? Okey. Buat. Buat rasa tiba-tiba ni lah. Lemak.
Sekejap. Okey. So, hai, kenapa lah tiba-tiba ni? Okey, so kamu pun ambil pembaris panjang. Dah buat line ke? Macam mana line dia? Kamu akan dapat line dia. Oh, ya juga ambil pembaris ni. Okey, kita buat line. Kamu dapat cantik kan dia punya graf dia kan? Tak payah pening betul tak? Betul. Oh, kenapa bengkak-bengkok ni? Dia sentuh semua kan? Kamu dapat tak graf sentuh semua? Dapat? Dapat. Okey, kalau dapat okey. Graf macam ni tak ada masalah sebab dia dapat sentuh semua. SBP bagi graf senang, dapat sentuh semua. Tapi kalau tiba-tiba trial Selangor kamu tak dapat sentuh semua macam mana? Tiba-tiba buat graf, kamu dah start daripada sini kan, tiba-tiba dia tak nak sentuh semua. Cikgu dah ajar kan cara dia. Apa cara dia? Kalau tiba-tiba tak dapat sentuh semua plot ni. Siapa ingat? Kalau tak dapat sentuh semua plot, kan tiba-tiba nanti buat kertas 3 tak sentuh semua plot. Make sure julat yang tak kena tu apa? Julat atas bawah yang tak kena tu. Okey, yang tak kena tu cikgu nak julat dia 1. Tahukah apa maksud 1? Tahu. Maksudnya okey, contohnya yang tak kena atas ni 2, okey, bawah dia tak kena 1. So 2 tolak 1, 1. So diterimalah julat ni. Okey, ataupun bawah dia apa? 2, atas dia 1. Maksudnya macam ni. Kalau ni graf yang tak kena tu ni 2 atas 1 bawah. So diterimalah sebab ni 2 atas tolak 1 bawah, 2 tolak 1, 1 yang julat dia. So macam ni diterima. Boleh? Faham kan? Boleh. Faham. Faham. Lepas tu kalau yang tak kena tu pula berapa jarak dia? Yang tak kena tu mana ke? Macam ni yang tak kena. Jarak dia mesti 2,5 kotak. Dia mesti tak lebih 2,5 kotak kecil. Macam cikgu buat ni kan berapa kotak ni 1, ni 2, ni 2, bolehlah ni 2,5. Bolehlah ni. So ni boleh. Yang tak boleh kalau macam ni tengok terlampau jauh. Tak boleh. Faham ke? Faham. Faham. So tengoklah dia tak boleh lebih 2,5 kotak kecil. Okey. Bila dah buat graf, so kamu pun kalau SBP punya try dia cantiknya graf dia kan. So dah dapat cantik ni, tak ada pening. Lepas tu hubungan graf dia apa? Apa Berkadar langsung. Ya betul, berkadar langsung. Berkadar langsung dengan D. Ayat mesti full tau, penuh. Cikgu tak nak berkadar langsung je. Cikgu nak F berkadar langsung dengan D. Okay, kalau kamu punya graf kamu tergantung kan, kamu dah buat straight mana tadi? Okay, kamu dah buat straight dah, tapi tiba tergantung kat sini kan, tergantung. Boleh ke buat hubungan graf? Boleh. Tak boleh Kalau graf tergantung tak boleh. Kalau lah jawapan hubungan graf kamu tu betul, tapi disebabkan graf kamu tergantung, kamu tak dapat jawab, tak dapat markah untuk yang ni. Okay, sebab graf kamu tergantung. Sebab tu kena bagi graf tu jangan tergantung. Faham? So kena buat Faham. faham. Okey dah. Next, pergi nombor 2 pula. Nombor 2. Dia tanya apa? Nyatakan hubungan antara graf F dan 1/X. Okay, F dan 1/X. Okay, kamu pun tengoklah graf dia. Mana graf dia?
Bawah sekali okey. Skor macam ni apa? Apa hubungan macam ni? Bukan langsung. Okey, berkadar langsung. Ya, betul So, tapi dengan syarat kamu tengok graf ni tergantung ni. Kalau dia tergantung, tak boleh ni nak jawab hubungan graf. So, kamu kena sambungkan line dia. Okey, sambungkan line dia. Baru boleh jawab soalan tu. Kalau kamu tak buat line macam ni, kamu biar dia tergantung, kamu tak dapatlah markah. Untuk apa? Hubungan graf yang tadi tu. Kan? Mana ke hubungan graf? Walaupun kamu dah jawab F berkadar langsung dengan 1/X, tapi graf tu kamu buat dia tergantung, sebab dalam soalan memang dia bagi tergantung pun, kamu hanya dapat markah kalau kamu buat line, sambungkan line, baru dapat markah. So apa-apa hal graf jangan bagi tergantung. Okey. Walaupun dalam soalan tu tergantung, kamu jangan gantungkan dia, kamu sambungkan line dia. Okey, next apa lagi? Nak apa ni? Okey, Caca Mebah semua ni. Okey, sebenarnya trial SBP ni ada pembetulan Jadi S dia bukan 0.90 ni. Betul kan? Sebenarnya adalah 1.25. Mana 1.25 meter ni? 1.25 meter. Betul kan soalan tu? Okey. Kalau kamu buat 0.90 nanti tak dapat jawapan dalam graf dia macam jawapan tak tepat. So kat sini ada pemutusan. Okey. So kalau S dia 1.25 meter. Macam mana? So dia kata X. Dalam graf kita bukan X. Dalam graf kita apa? Dalam 1/X. Dalam graf kita 1/X. Mana? Ni 1/X ni. So kamu kena gantikan nilai X. Berapa tadi cikgu bagi nilai X je? Yang baru tu 1.25. 1.25 kan? Kamu guna yang 1.25 tau. Ada pemutulan. So dapat berapa? 0.8. Ya, dapat 0.8. Okey, 0.8. So di manakah 0.8? So kat sinilah 0.8. Okey. So kamu pun buatlah line, nak tengok kat mana dia punya F. Okay, di manakah F dia? Kat mana F dia? Nampak sini? Kat mana? Kat 500. Betul. Betul. So jawapannya adalah 500 unit je. Apa unit dia ni? Unit ni? Oh Tuhan, kenapa gelar ni? Dia lari-lari kat sini. Okey. So F dia 500. Okey, unit dia? Hertz. Okey. Kita ada unit tau. Kalau buat tak ada unit, tak adalah markah. So dapat 3 markah kat situ kan. Jawapan berserta unit 1 markah. Lepas tu kamu tunjukkan dekat plot ni. Plot ni 1 markah. Lepas tu kamu bahagikan ni dapat 1 markah. So total 3 markah. Okay, next. Apa lagi? Dia nak soalan kecerunan. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan K. So cikgu dah katakan kecerunan formula dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kena pakai formula ni tau baru dapat markah. Kalau tak ada markah. So kamu kiralah kecerunan kat sini. Nampak graf ni? Kira cikgu bagi 2 minit kira. Nak ambil charger jap. Tapi bateri pula. Cuba kira kan.
Sekejap dia nak charge. Okey. Dah, kira dah. Keturunan. F bukan lagi. Okay. So nak kira keturunan. Keturunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So ada dua koordinat. Kamu ambil lah koordinat yang senang. 0, 0 dengan sini berapa ni? 1.6 Okay, 1.6 dengan 1000. Okey, nak dapat 3 markah untuk keturunan, kamu kena buat apa? Siapa ingat? Hello? Kena buat apa kat graf ni? Buat segitiga. Okay, make sure segitiga dia kena besar. Okay, besar gedabak macam ni. Buat bersegitiga besar. Kalau lah pemeriksa tak nampak segitiga kamu, buatlah sudut tegak. Tunjuk, ni segitiga. Okay. Okay. Lepas tu, dia ada juga syarat segitiga tu, dia punya size dia. Siapa ingat? Dulu cikgu ada ajar nak ingat. Tadi graf tadi, yang kita buat graf tadi tu pun dia ada size dia juga kan. Sekejap cikgu buat straight. Ni straight dah ni. Okay. Kamu ingat macam ni. 5, 4, 4, 3. Yang ni untuk graf yang kamu lukis. Yang 4, 3 ni untuk segitiga. Apa maksud 5, 4, 4, 3 tu? Maksudnya 5 darab 2, 4 darab 2. Maksudnya 5 darab 2, 10 cm. 4 darab 2, 8 cm. Okay, tu tengok balik graf yang cikgu buat ni. 10 cm darab 8 cm. Tak kisahlah mana menegak, mana melintang Okay, ni kalau macam ni. Kalau macam ni, ini adalah 2 cm Mana kejap. Macam mana besar 2 cm? Yang 10 kotak kecil ni. 10 kotak kecil ni 2 cm. So, kalau cikgu buat berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 cm. Yang menegak ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 cm. So, cikgu dah terlebih kan? 24 cm darab berapa? Darab apa ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 cm. 20 cm. So, terlebih daripada yang ni. So, boleh lah. So, yang ni paling minimum. Okay, minimum size graf. 10 cm darab 8 cm untuk graf yang kamu lukis. 10 cm ni tak kisah mana apa panggil? Mana panjang dia, mana lebar dia, okey. Yang ni pun tak kisah mana panjang dia, mana lebar dia. Okey. Faham ke pasal size graf ni? Hello. Faham. Okey, tu size graf. Okey. Yang size segitiga tadi tu, kan cikgu kata tips dia 5, 4, 4, 3 kan? 5, 4, 4, 3. Yang ni graf lukis, yang ni segitiga. So segitiga ni 4 darab 2, 3 darab 2. Maksudnya 8 cm darab 6 cm. Tak kisahlah mana 8, mana 6. Ni paling minimum saiz segitiga. Okey, so kita pun check cikgu punya segitiga berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, 16 cm. Yang ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 cm. So dah terlebih kan dengan ni.
So boleh, okay. Boleh diterima. So ni saiz yang paling minimum untuk segitiga. 8cm ni tak kisahlah mana panjang, mana lebar dia, okay. Yang ni pun mana panjang, mana lebar je, tak kisah. Faham? Faham. Okay, faham. Okay, so saiz segitiga tak ada masalah. So dapatlah 1 markah untuk saiz segitiga. Lepas tu masuk dalam formula kecerunan. So 1000 tolak kosong, 1.6 tolak kosong. Dapat berapa? Berapa? Ya betul, 625. Okay, sekarang ni tak ada unit ke tak ada unit? Segi kecerunan ni. So kamu pun tengoklah Pak CY. Pak CY unit dia hertz. Pak CX pula unit dia apa? Pak C yang ni, Pak C yang bawah ni unit dia meter negatif 1. Meter negatif 1. So apa unit dia macam ni? Jadi macam mana ni unit dia ni? Ya betul, kamu nak jawab HZ. Lepas tu meter negatif 1 ni bawa ni atas jadilah meter kuasa 1. So jawablah macam ni pun boleh. Okay. Ataupun jawapan lain kamu boleh bagi 625. Okay ni meter kuasa 1 tak payah tulis meter kuasa 1 dah meter je. Okay meter. Okay ataupun jawapan lain 625. Hertz ni kamu tahu kan unit SI dia apa? Frekuensi unit SI dia adalah S negatif 1. 1. So kamu boleh buat ni meter ni, okay, ni meter. Lepas tu yang ni hertz ni S negatif 1. So 625 meter saat negatif 1. Macam ni. 1. Pun boleh. Faham? Janji ada unit. Tapi kalau lah misalnya segi kecerunan tu kamu buat jawapan dia atas dia hertz, unit bawah apa unit dia hertz, lepas tu boleh potong atas bawah. Okay, kalau macam ni case dia tak ada unit. So tak apalah tak ada unit. Tak semestinya kecerunan kena ada unit Faham ke? Faham. Faham. Lepas tu apa lagi soalan? Tak lagi berapa minit ni? Lagi 9 minit. Okay. Soalan B. Tadi soalan K ni dah tahu kan jawapan dia. Tadi jawapannya apa dik ni? 625 hertz meter ataupun 625 meter saat ke 1. Okey. Lepas tu laju bunyi. Formula dia macam okey, sebenarnya ni ada pembetulan dia ada pembetulan. V sama dengan F X A per D. Inilah pembetulan dia. Baru dia dapat jawapan. Lepas tu dia tak bagi pula A Ada lagi pembetulan. A tu 1.0 meter. Ni eksperimen gelombang bunyi kan yang nak dengar bunyi kuat, bunyi lemah kan. So kamu tahu kan A tu apa? A ni bukan pecutan tau. A ni apa benda? A tu apa? Jarak apa? Jarak pencerahan kan? Ingat tak benda ni? Yang ada loudspeaker tu. Okay, kalau ni loudspeaker, ni loudspeaker. Okay, loudspeaker, ni pun loudspeaker. Ni kita panggil A. Okay, so sebenarnya A dia 1.0 meter tapi trial SPP ni dia lupa nak buat. Dia dah lupa nak buat A. So kamu tolong buat kan pembetulan A 1.0 meter. Dah buat dah? Dah. Okay, so sekarang ni carilah nilai V. A dah tahu 1.0 meter. D dah tahu 1.8 meter. Sekarang nak cari Fx. Macam nak cari Fx? Sebab tu lah cikgu ada kata setiap kali buat kertas 3 ni soalan graf dia. Mana soalan graf dia? Jangan lupa buat apa? Dia punya apa ni? Dia punya nota kaki kan? Cikgu dah ajarkan benda tu. Kenapa cikgu ajar benda tu? Apakah itu? Kan cikgu suruh cikgu suruh kamu buat nota kaki je kan? Buatlah kat mana-mana, kamu conteng kat mana-mana.
Okey. Contohnya nota kaki tu inilah K keturunan kan Y bahagi X. So Y apa Y? Y ni F kan? F. Lepas tu X dia apa? X dia 1 per X. So F bahagi dengan 1 per X. Maksudnya F bahagi dengan 1 per X. Maksudnya F darab ni terbalikkan X per 1 kan. So jadilah F darab X. F X. So K sama dengan F X. So ni adalah nota kaki kamu. Nak buat apa ni? Buat nota kaki ni supaya boleh menyelesaikan masalah hidup kamu yang kat mana. Tiba-tiba dapatlah masalah hidup kat sini kan. Mana masalah hidup tadi? Ni kan. Dah tahu A, dah tahu D, tak tahu apa benda ni kan. So ni lah masalah hidup kamu kan tadi. So dah buat dah tadi kan nota kaki dia. K sama dengan Fx kan dah dapat kan. So sebenarnya Betul. Fx tu adalah K, keturunan yang kamu dah cari tadi tu. Faham? Faham Faham. ke? Faham. Faham. Siapa yang jawab ni F K sama dengan Fx ni? Fa. Fa siapa? Harisha. Unknown ni siapa? Unknown ni. Adalah siapa kan? Oh, Farish. Farish? Ada ya nama Farish? Tak ada. Farish lelaki ke perempuan? Ha? Farisha. Okey, Farisha. Okey. So betul lah. Sebab tu kena always buat nota kaki. Okey, jadi so V sama dengan tadi K dah dapat dah. K berapa K tadi? 625 Okey, 625 meter saat negatif 1. Lepas tu meter saat negatif 1. Lepas tu A yang trial SVP lupa nak bagi tu 1.0 meter. Lepas tu bahagi dengan D 1.8 meter. Barulah dapat jawapan. Ni apa jawapan dia? 347.22. Ya, bila jawapan dia panjang, tak tahu nak pilih tempat perpuluhan. So kamu pilihlah paling minimum 2 tempat perpuluhan, maksimum 4 tempat perpuluhan. So kalau nak bagi 2 tempat perpuluhan, so 347.22. Okey, tadi unit meter ni boleh potong. So yang tinggal meter saat negatif 1. Boleh? So jawapannya meter saat negatif 1. Okey. Ni korang pening kan jawab soalan ni? Sebenarnya dah lah formula salah. Lepas tu apa? Ada pemotolan pula. Itulah. Okey, cikgu pun lupa nak beritahu. Okey, next apa lagi? Apakah yang berlaku kepada nilai V apabila K bertambah? Ni nak tengok kat mana ni? Oh, bila? Bertambah ke berkurang Tambah. Ya betul. Kamu tengok kat mana? Kamu macam ni V sama dengan tadi apa tadi? A per D kan? So apa hubungan V dengan K ni? Berkadar langsung. Kalau apa ni? Kalau K dia bertambah, V pun bertambah lah. Okay, so V dia bertambah. Okay. Kan? Tak ada masalah Okay, jawapan cikgu tak nak kamu jawab V berkadar langsung. Tak, sepatutnya apa jadi kepada V? Bertambah. Okay, tak naklah V berkadar langsung dengan K, tak nak. Cikgu nak tambah. Faham tak? Faham. Sebab tak apalah. Okay, V bertambah sebab V berkadar. Kalau tiba-tiba soalan tanya sebab apa kan? Sebab apa V bertambah tu? So kamu jawablah sebab V berkadar langsung dengan K. Okay, next. Ni soalan favourite. Langkah berjaga-jaga. Mesti ada apa? Tengok graf tadi. Mana ke graf tadi? Pakai alat apa tu? Ni unit apa? Unit Hertz. Unit Hertz ni tak sure lah alat apa kan. Tapi yang ni boleh tahu kan alat apa ni kalau meter-meter ni. Alat apa? Alat pembaris meter. Betul tak? Betul. So apa ayat dia? Siapa nak buat ayat?
Pastikan mata berserenjang dengan skala bacaan pembaris meter. Alah, tak dapatlah makan penuh. Cuma nak makan penuh untuk apa? Mengelakkan ranah. Untuk mengelakkan ralat parallax. Okey, boleh. Boleh. Okey. Pastikan kedudukan mata berserenjang. Okey. Dengan misalnya perkataan ni, skala. Okey, skala bacaan pembaris meter untuk mengelakkan ralat parallax. Ataupun kau jawapan ini jawapan paling senang lah kamu nak ingat. Kalau nak jawapan yang macam lain sikit, kamu boleh kata jalankan eksperimen ini di kawasan Terbuka. terbuka. Tapi kalau nak jawab macam ni, ikutlah kamu banyak benda nak kena ingat So nak ingat sikit, ingat je lah. Bukan mata berserenjang. So dengan skala, dan tengoklah alat apa. Ni alat meter. Confirm lah ada pembaris meter. Okey, settle soalan nombor 2. Oh, dah 1 minit lah. Okey, so untuk design eksperimen ni sempat ke ni? Okey. Ni boleh kan tengok design eksperimen kan? Boleh. MV apa, RV apa? Sempat ke ni? So tak apalah ni kita bincang lah bila-bila Dah nak less than 1 minit dah. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih Joy. Okey, bye-bye. Bye-bye. Okey, cikgu rekod video ni. Nanti cikgu send video yang yang akan rekod nanti.